Baik penonton, pada ketika ini kita akan mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan Muslim Scholar Summit yang akan berlangsung di Hotel Movenpick Hotel and Convention Center pada 20 hingga 22 Mei pada kali ini. Dan bersama dengan kita di dalam talian iaitu Ustaz Abdul Rashid Idris selaku ahli lembaga pemegang amanah Yayasan MyAqsa merangkap pengarah bersama Jawatan Kuasa Induk Program Muslim Scholar Summit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nawar dan Safi. Ya, saya betul. Baik, sebagai permulaan mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan latar belakang dan apakah sebenarnya objektif tujuan ini dianjurkan program ini. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Muslim Scholars ataupun sedunia pada 2022 ini merupakan kesinambungan daripada persidangan yang pertama kita pernah buat pada tahun 2018 yang mana dia berbentuk round table discussion yang kita fokuskan topik perbincangan ialah mengenai Al-Aqsa secara khusus dan juga Palestin. Dan pada sesi ataupun pertemuan kita pada tahun ini, kita lebih fokuskan lagi kepada satu tema yang lebih menjurus, yang kita minta jemputan kita para ulama daripada seluruh dunia, sekitar 50 negara atau lebih yang merangkumi kira-kira 100 orang daripada luar negara dan ada lagi hampir juga 100 orang dari dalam negara yang membincangkan topik utamanya ialah bagaimana kesatuan umat Islam dapat membantu untuk membebaskan Al-Aqsa daripada cengkaman kerajaan Zionis. Baik, itu sedikit berkenaan latar belakang bagi Muslim Scholar Summit yang akan dilaksanakan bermula pada 20 hingga 22 Mei ini. Jadi Ustaz, mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya kepentingan penganjuran program yang cukup besar, cukup bermanfaat dan juga cukup kita katakan sebagai impak yang cukup besar kepada dunia Islam ini sendiri, Ustaz? Kalau kita melihat dari sudut antarabangsa, sebenarnya memang ada banyak pihak yang menganjurkan program seumpama ini bagi membicarakan tentang isu-isu Palestin. Tetapi kita di Yayasan MyAqsa, kalau boleh saya sebutkan juga dengan kerjasama erat daripada pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri dan juga dengan Yayasan Dakwah Islamiah, YADIM, kita bicarakan, kita cuba bawa fokuskan hala tuju kita kepada bagaimana untuk menyatukan suara umat Islam ni dia banyak dia punya lapisannya. Jadi kita ingin satukan suara ulama dan juga umara. Dua pihak yang sangat penting untuk memimpin dan membimbing umat Islam supaya dapat duduk semeja, dapat berbicara, dapat berbincang, dapat mengenal pasti topik-topik yang boleh kita mulakan dulu bagi membantu Palestin ataupun Al-Aqsa secara khususnya. Dan untuk mendapatkan gambaran tentang apa permasalahan, apa isu yang sangat perlu, yang kita kata ada urgensi untuk diselesaikan, kita bawa datang pihak otoriti agama daripada Al-Aqsa itu sendiri yang akan membentangkan apa keperluan dan apa masalah supaya isu tentang Al-Aqsa ini kita dengar dan kita nilai berdasarkan daripada kacamata orang yang berada di sana. Dan selepas daripada itu, kita minta daripada pembentang, daripada para peserta untuk memberikan sumbang saran yang mana akhirnya kita harapkan agar ada satu hala tuju yang jelas. Ada sesuatu gerak kerja yang kita akan mulakan ke arah pembebasan Al-Aqsa. Baik, itu sedikit berkenaan dengan program ini, apa antara hala tujunya. Dan selain daripada itu juga Ustaz, mungkin boleh kongsikan berkenaan dengan kepentingan penganjuran program ini, selain daripada mendapatkan kata sepakat, dan selain daripada itu apakah yang mahu dicapai menerusi penganjuran program ini? Silakan. Baik, dari satu sudut sebenarnya kita nak gambarkan kepada dunia seluruhnya bahawasanya
umat Islam dari seluruh pelosok dunia. Kalau kita ambil kira jemputan kita daripada negara-negara Asia Tenggara, daripada benua India, daripada Eropah yang datang, dan bahkan daripada Afrika dan juga negara Arab, dari kalangan ulama'nya, sudi untuk duduk dan bersama-sama berbincang tentang kepentingan Al-Aqsa sebagai simbol umat Islam, kiblat salah satu daripada dua kiblat orang Islam yang pernah dilalui oleh Nabi SAW. Itu kita nak gambarkan kepada dunia, ulama Islam boleh duduk dan berbincang perkara ini, disokong oleh pihak kerajaan, disokong oleh umara. Itu satu. Yang keduanya ialah untuk maklumkan kepada orang-orang saudara-saudara kita di Al-Aqsa dan di Palestin bahawasanya mereka itu tidak ditinggalkan. Kita tidak meninggalkan custodian, kita tidak meninggalkan pemeliharaan Masjid Al-Aqsa hanya kepada penduduk Aqsa dan juga hanya kepada kerajaan Jordan sekarang ini. Bahkan kita mengharapkan nanti salah satu daripada resolusinya ialah kesepakatan di kalangan ulama membawa suara ulama kepada kerajaan masing-masing, kepada pihak NGO ataupun apa-apa saja gerakan, bahawasanya kita akan menyalurkan bantuan yang konkret, bantuan yang perlu, yang tuntas kepada pihak Al-Aqsa melalui saluran yang betul. Baik Ustaz, sudah pastinya dengan penganjuran program ini pastinya untuk kita menyelami permasalahan bagi situasi yang berlaku di Masjidil Aqsa ini seperti yang Ustaz terangkan tadi. Jadi Ustaz, program yang akan berlangsung 20 hingga 22 Mei ini, adakah ianya terbuka kepada masyarakat awam khususnya yang turut prihatin dengan permasalahan yang diangkat oleh program ini Ustaz? Oleh kerana persidangan ini, kalau boleh saya katakan 80 ke 90%-nya adalah di dalam bahasa Arab. Pasal itu kita berikan tanggungjawab kerjasama erat daripada Kesatuan Ulama Islam Sedunia untuk menghantar pencalonan daripada negara-negara Islam dan negara yang bukan Islam di kalangan wakil-wakil mereka untuk datang supaya mereka bukan sekadar menjadi pemerhati dan pendengar, tetapi mereka juga memberikan input yang bermanfaat. Jadi kerana itu boleh kita katakan program ini agak tertutup. Pada sebilangan besar perjalanannya, melainkan pada hari Sabtu esok, yang tu kita buka, ada pidato umum, ada wakil daripada Malaysia dan wakil penganjur yang akan bercakap. Yang itu kita buka kepada umum, dan saya sangat mengalu-alukan di kalangan rakyat Malaysia yang jauh, yang dekat, yang berhampiran dengan kawasan Movenpick LIA ini agar dapat hadir di Dewan Mentari Movenpick Convention pada hari esok bermula jam 7 malam untuk mendengar pidato umum untuk program malam esok. Malam esok itu memang terbuka. Okey, baik. Nah, Ustaz, selepas selesai program ini, apa antara hala tuju selepas itu? Mungkin ada resolusi ataupun pendirian ketetapan yang ingin disampaikan hingga kan dibawakan kepada peringkat yang lebih tinggi, Ustaz? Ya, sebenarnya selain daripada apa yang kita aturkan secara rasmi, para ulama ini apabila mereka datang ke sini dan berjumpa dengan kawan-kawan lama dan berharapan, sebenarnya ada sesi-sesi tepi selepas daripada itu yang kita izinkan, yang kita minta mereka rangkakan sendiri berjumpa. Dan setakat yang perbincangan awal dengan Menteri Wakaf Palestin semalam, memang kita akan cuba buat satu ikatan dengan Palestin. Dan kalau yang disebutkan semalam, antara negara utama ialah Turki, Pakistan, Indonesia dan Malaysia sendiri, untuk satu kerjasama erat bagaimana untuk kita menyalurkan bantuan yang lebih praktikal, yang lebih bermanfaat, bukan sekadar untuk jangka pendek kepada Palestin dan Al-Aqsa, tetapi juga jangka masa panjang. Itu benda yang kita ada buat perbincangan awal, dan insya-Allah perkara itu akan diperhalusi lagi dalam sesi-sesi perbincangan nanti. Dan kita akan bawa hujungnya nanti ialah sekurang-kurangnya ada 2 ataupun 3 perkara yang mesti dibawa pulang oleh para ulama ini dan digesa kepada pihak otoriti masing-masing
untuk menyalurkan bantuan kepada Al-Aqsa. Kerana sekarang ini pihak di Masjid Al-Aqsa itu sendiri sangat tertekan dengan peraturan-peraturan baru yang dikenakan oleh kerajaan Zionis Israel. Allah. Dengan tuntutan-tuntutan yang tidak pernah dibuat, tapi sejak dalam 20 tahun ini mereka menghadapi cabaran yang sangat besar. Dan saya dapat tahu pun bantuan yang kerajaan Malaysia bagi ratusan ribu USD untuk Al-Aqsa pun sebenarnya telah pun rosak, dibinasakan oleh serangan demi serangan dan pencabulan oleh tentera Zionis. Jadi memang kita mengharapkan di hujung persidangan ini nanti kita akan gariskan bagaimana penyaluran yang sepatutnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik Ustaz, sebagai kesimpulan untuk topik kita pada pagi ini berkenaan Muslim Scholar Summit ini, mungkin ada pesanan yang ingin Ustaz sampaikan kepada seluruh masyarakat Islam di luar sana berkenaan peranan kita sebagai umat Islam untuk terus mendukung Palestin dan juga Masjidil Aqsa, Ustaz. Baik. Untuk masyarakat Islam seluruhnya, kita kena sedar peri pentingnya untuk kita melihat Masjidil Aqsa ini sebagai tempat yang mulia, tempat kehormatan orang Islam. Ia merupakan salah satu daripada kiblat orang Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan penghujung pada perjalanan Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah titik permulaan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang sangat penting. Jadi kerana itu sebarang bentuk usaha untuk membantu Masjidil Aqsa membebaskannya merupakan satu ibadah yang dituntut dan mendapat ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah untuk pembebasan itu ia merupakan satu perjalanan yang panjang. Dan asas kepada perjalanan itu ialah kita nak menyatukan suara umat Islam supaya hal tujuannya jelas. Kita tidak akan membiarkan Masjidil Aqsa itu terpontang-kanting. Kita tidak membiarkan saudara-saudara kita di sana sahaja menangani masalah itu. Biar kita turut sama merasai jerit perih mereka dan kita akan membantu pada kadar yang kita mampu. InsyaAllah. Dan yang terakhir saya nak minta supaya cakna dengan perkembangan Masjidil Aqsa. Baik. Saya setuju dengan semua pernyataan yang Ustaz sampaikan tadi. Terima kasih kita ucapkan dengan Ustaz Abdul Rashid Idris yang merupakan lembaga pemegang amanah Yayasan My Aqsa, merangkap pengarah bersama Jawatan Kuasa Induk Program Muslim Scholar Summit. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pada pagi ini, Ustaz. Banyak Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik penonton, dari kita mengetahui berkenaan bagaimana peranan kita untuk kita berikan kepada pembangunan bagi masyarakat Palestin di Masjidil Aqsa.